Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq وأنت خير الفاتحين والله خير الحافظين وهو أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas limpah nikmat Allah pada kita yang merupakan menjadi modal pada kita untuk berniaga dengan Allah SWT. Allah bagi modal pada kita dan kita jual modal yang Allah bagi pada kita dan Allah bayar balik. Allah bayar balik dengan balasan syurga. Modal Tuhan bagi, kemudian kita nego dengan Tuhan, kemudian Tuhan bagi keuntungan yang paling baik, iaitu balasan syurga. Jadi syukur kita kepada Allah SWT. Allah bagi modal pada kita, modal kesihatan, modal kekuatan, modal hidayah daripada Allah, pertunjuk daripada Allah, sehingga kita dapat melakukan amal ibadah kepadanya. Sedikit saya sambung apa yang sebut semalam. Sayyidina Abu Bakar bagi perbandingan, kemudian Sayyidina Abu Bakar bagi perbandingan tentang iman. Iman lebih cantik daripada bekah yang cantik. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar menceritakan tentang pemerintah juga lebih cantik. Kemudian pada berikutnya Nabi melihat kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Lalu Nabi minta Sayyidina Uthman bagi perbandingan dia, bidalan dia. Maka Sayyidina Uthman telah membagi bidalan perbandingan dia. Sayyidina Uthman berkata, ilmu itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik. Mangkuk yang disediakan oleh Fatimah nampak comel. Tapi Uthman kata ilmu itu lebih cantik daripada mangkuk. Mana-mana mangkuk comel, hingga comel, maka comel lagi ilmu, kata Saudara Uthman. Dan orang yang menuntut ilmu itu lebih manis daripada madu. Sesiapa yang menuntut ilmu, berusaha mencari ilmu pengetahuan, maka usaha dia itu lebih manis daripada madu yang disediakan oleh Fatimah yang ada dalam bekah tu. Ilmu lebih cantik daripada bekah tu. Orang yang menuntut ilmu itu lebih manis daripada madu. Dan Sayyidina Uthman melanjutkan perbandingan dia dengan rambut. Sayyidina Uthman kata, dan orang yang beramal dengan ilmu yang dimilikinya itu lebih sulit daripada nak meniti rambut tadi. Antara mengamalkan ilmu dengan nak meniti atas rambut, mengambil rambut tersebut, maka mengamalkan ilmu itu lebih payah lagi. Kita ada banyak ilmu pada kita, ada benda yang kita tahu, tapi kita tak buat. Kita tahu tapi kita tak buat. Saya pun
mungkin tuan-tuan semua banyak pengetahuan Tuhawi pada kita. Tapi kita tak buat. Kita tak buat. Kerana itulah bila kita baca surah Ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Berilah hidayah pada kami jalan yang lurus. Maka ada ulama tafsir yang mentafsirkan hidayah yang kita minta bila kita sembahyang, kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Bila kita sebut ayat tersebut merupakan doa pada Allah. Kita minta pada Allah supaya Allah bagi hidayah pada kita. Maka hidayah di situ ada dua yang kita kena minta. Ada dua jenis hidayah. Yang pertama, hidayah tahu. Yang pertama hidayah tahu, ilmu lah. Tahu ilmu ni tahu. Itu kita minta hidayah. Hidayah ilmu, tahu. Tahu mana yang haram, tahu mana yang halal. Kita tahu hak ni haram, hak ni halal, hak ni wajib, hak ni haram. Biar Tuhan beri kepada kita hidayah, ilmu, tahu benda haram, benda halal, benda boleh, benda tak boleh. Biar kita tahu. Ada orang kadang-kadang tak tahu bahawa benda tu haram, dia buat pasal dia tak tahu. Itu bahaya tu. Bukan tak salah, dia akan jadi salah. Dia buat benda dia tak tahu, benda tu haram dia buat. Alasan dia tak tahu haram. Dia salah juga. Salah masa apa? Tak pergi cari ilmu, sehingga dia tak kenal benda tu halal ke haram. Dan yang kedua, hidayah ikut. Dia tahu benda tu betul, kita ikut benda tersebut. Kita tahu benda tu lurus, kita ikut jalan tersebut. Kita nak pergi Kota Baru, duduk masjid ni, nak pergi Kota Baru, berhenti singgah maya mata sini. Orang tanya nak pergi mana? Amo nak pergi Kota Baru, tapi naik motosikal, tapi tak tahu jalan mana nak pergi Kota Baru. Maka orang pun bagi jalan kita. Kalau nak pergi Kota Baru, kena lalu ni street mana tu naik, mana siapa kau masjid kampus ini, pergi lagi. Tunjuk jalan. Maka dia pun tahulah jalan nak pergi Kota Baru. Tahu jalan nak pergi Kota Baru. Maka satu lagi hidayah yang perlu ada pada dia, dia kena ikut jalan tu. Orang bagi tahu dah jalan nak pergi Kota Baru, jalan kau ni orang dekatnya, maka dia kena ikut. Tapi ada juga orang tak ikut dia kata, "Hai, biarlah nama kata jalan Kota Baru kau tu, saya nak pergi Pak Din." Dia tak ikut. Dia tak ikut. Kadang-kadang tak ikut tu, dia suruh pandai dia. Orang-orang tu betul dah. Orang pengamen dah. Tanya dia biasa pergi Kota Baru. Apa biasa benar Kota Baru tu. Jalan dia kau ni lah. Kita tak sedengar orang biasa dah pergi Kota Baru tu. Kita nak ikut buah kita. Kita nak ikut buah kita. Tak apa, hamba nak pergi Kota Baru lalu ke adik. Biarlah, ala salah. Dunia mula mana pun sampai juga Kota Baru dah. Sedap dia menuju. Akhir mungkin sampai juga Kota Baru. Tapi lalu ke Salon, lalu ke Pasimah, lalu ke Tendung, pergi ke apa ni, lalu ke jauh tu lah, baru sampai Kota Baru. Ataupun tak sampai terus. Itu orang yang tak ikut, tak tahu hidayah yang kedua, iaitu hidayah ikut. Itu kata-kata kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata tentang ilmu. Kemudian Nabi
Nabi melanjutkan permintaan dia. Nabi selagi pula kepada Sayyidina Ali tuan rumah. Wahai Ali, mu cerita pula tentang perbandinganmu. Jadi kita sambung malam pagi kita sambung lagi tu lah. Tak apalah, insyaAllah kita sambung. Kerana hadis ni tak habis-habis lagi. Kerana dalam hadis ni cerita tentang Nabi sebut minta sahabat dia bagi perbandingan, minta pada dan lepas ni dia akan minta pada Sayyidina Ali. Lepas minta kepada Sayyidina Ali, minta pula kepada Fatimah. Fatimah pun memukakan perbandingan dia juga. Kemudian dalam majlis mereka bersama-sama sahabat itu ada Jibril. Jibril ikut sama. Jibril pun mengeluarkan pendapat dia. Mengeluarkan pendapat dia. Kemudian lepas Jibril mengeluarkan pendapat dia, Nabi dapat wahyu. Allah pun mengeluarkan juga perbandingan dia melalui hadis kursi. Nabi cerita. Jadi insyaAllah kita sambung pada malam-malam berikut. Kalau kita nak habis dari malam ni panjang. Habis kita lambat habis. Kita tangguh dulu. Mudah-mudahan mendapat manfaat pada diri saya dan juga tuan-tuan semua. Allah.